Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kurniaan nikmat serta rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemukan kita sekali lagi, dan para penonton, kita kenalah bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita peluang kehidupan untuk menghirup udara segar, dan pada masa yang sama kita masih lagi boleh melihat segala keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baiklah, InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi sekali lagi tentang kitab Tazkiyatun rahimahumullah. Baik, dalam tajuk yang sama juga kita berkenaan dengan solat. Maka pada hari ini dia lebih tertumpu kepada khusyuk. Apa tu khusyuk? Selalunya kita ni kalau nak mendirikan solat, selalunya lah kita nak kena lafaz. Lafaz tu penting. Sesetengah orang tu, bagi mereka tu lafaz tu penting, tetapi sebenarnya lafaz tu hanyalah untuk kita berasa yakin apa yang kita lakukan. Sebab tu dalam beberapa mazhab kita tengok mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia katakan dengan lafaz, kata lafaz usalli, apa kita nak solat apa. Namun kebanyakan daripada para ulama, kalau kita tengok daripada ulama fiqh, dengan menerusi hati. Imam Ahmad bin Hanbal pun sama juga, dia berkaitan dengan niat. Tetapi kadang-kadang kita ni was-was. Ini masyarakat kita was-was. Yang sedang berbuat di depan anda pun kadang-kadang was-was juga. Okay, was-was macam mana yang selalu kita ada? Kadang-kadang dah tutup lampu ke belum? Dah kunci gate ke belum? Itu nama dia was-was. Kita buat perkara tu kedua kali, padahal kita dah buat, cuma was-was tu ada, maka keyakinan kita tu akan menurun. Jadi dalam beribadah kita nak kena yakin apa yang kita nak buat. Sebagai contoh, macam baru-baru ni kita berpuasa, sehingga kan ada yang mengatakan nak kena sahur baru boleh puasa. Sebenarnya dalam beribadah yang kewajipan tersebut yang kita dah tahu, sebulan bulan Ramadan, dia tak kata sebulan bulan Syawal, dan orang puasa dalam bulan bentuk Ramadan. Jadi bila mana kita lakukan dalam bentuk ibadah bulan Ramadan, kita tahu sebulan kan, dan kita dah niatkan dalam bentuk sebulan. Jadi tak ada lagi lah nak dikatakan pengecualian, saya tak sahur, saya tak boleh berpuasa. Salahkan diri sendiri, kenapa tak bangun sahur? Mungkin tidur lewat, tak dapat bangun, jam mati dan sebagainya. Jadi, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bila kita nak menceritakan tentang khusyuk ni, di dalam ibadah solat tersendiri itu pun sudah pun mempunyai kekhusyukan yang kita ada. Maksudnya bila kita nak kerjakan solat, apa syarat yang pertama yang kita nak kena adakan dalam diri kita? Pertama sekali, penyucian diri. Secara zahir kita kena berwuduk. Kalau kita ada hadas kecil, kita ada hadas kecil, kita hendaklah berwuduk.
Kalau hadas besar, kita kena mandi terlebih dahulu. Kita kena mandi wajib terlebih dahulu dan baru kita boleh mendirikan solat. Dan nak kena pastikan masanya betul. Solat apa yang kita nak kena kerjakan. Kita dah menghadap kiblat dan sebagainya. Bila kita dah ada keyakinan tersebut, terus kita langsung dengan apa? Allahu Akbar. Jadi khusyuk ni, para ulama mengatakan apa yang kita tahu dalam pembacaan kita itu, kita dah dikatakan khusyuk. Bukan bila kita takbir Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, kita nak kena apa? Tutup mata dan sebagainya. Itu bukan. Sebab Rasulullah SAW sendiri, dia menggalakkan ataupun yang menyuruh, memerintahkan bila mana kita solat, kita nak kena pandang di bahagian yang bawah. Bukan mata kita melilau ke atas, ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Tak. Kita kena pandang tempat kita sujud. Dan kita kena tahu apa yang kita nak kena baca. Sama juga macam kita sekiranya sedang memandu. Kita memandu, takkan kita duduk dalam kereta selama masa setengah jam. Tak tahu nak buat apa-apa. Jadi kekhusyukan tu maksudnya, bila kita masuk kepada sesuatu, kita tahu apa yang kita nak buat. Itu nama dia khusyuk. Kita tahu apa yang kita nak lakukan. Jadi kita masuk dalam kereta, pastinya kita kena buka enjin kereta. Lepas tu pasang apa pula? Lepas tu nak kena buat apa pula? Lepas tu pergerakan apa pula? Sama juga dalam solat. Jadi dalam setiap solat ni, kalau kita tengok, pergerakan itu mestilah kita lakukan. Sebab tu dalam rukun solat, kalau kita tertinggal, kalau kita tertinggal banyak kali, dia boleh membatalkan. Tapi kalau kita terlupa, kita kena gantikan dengan sujud sahwi. Kita kena gantikan dengan sujud sahwi. Jadi bila mana kita nak katakan tentang solat ini yang khusyuk, dikatakan dalam kitab ini, kalau bagi mereka yang mempunyai kitab, bolehlah buka kepada muka surat 33. Solat akan berfungsi sedemikian rupa apabila ditegakkan dengan semua rukun. Semua rukun solat kita tegakkan. Sunnah dalam solat dan adab zahir dan batin yang harus direalisasikan oleh orang yang solat. Jadi setiap pergerakan yang kita lakukan, bila kita khusyuk, kita ada bacaannya, kita ada pergerakannya, rukunnya, dan pada masa yang sama kita tambahkan pula kebaikan ataupun kecantikan tu dengan sunnah. Kita ambil jalan yang paling mudah. Bila kita nak mengerjakan, kita bersugi terlebih dahulu. Kita bersugi. Lepas tu kita apa? Ada pembacaan yang lebih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab kan ada pembacaan innaka hamidum majid. Kita tambah dengan doa. Kita mintalah 4 benda daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta 4 benda ni, baru kita bagi salam. Itu nama dia sunnah-sunnah yang ada bacaan ataupun zikirnya di dalam solat. Jadi bila kita buat perkara tersebut, solat kita tu akan menjadi cantik, menjadi elok, sempurna. Maka di antara adab zahir, dalam adab zahir, tadi ada adab zahir dan batin. Dalam adab zahir ialah menunaikan secara sempurna dengan anggota badan, dan di antara adab batin ialah khusyuk dalam melaksanakannya. Jadi adab zahir, kalau kita melakukan pergerakan solat tu, hendaklah kita ikut macam mana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Sebab tu dikatakan dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi pergerakannya macam mana? Allahu Akbar. Jadi pergerakan tangan kita sempurna sejajar dengan pundak kita, diletakkan di mana, kita rukuk, kita sujud, semuanya kena ikut dengan cara Rasul SAW. Sebab tu hari ini kita tengok ada pelbagai gaya dalam solat. Ada yang kaki dia melilau, ada yang tangan dia bergerak-gerak dan sebagainya. Jadi itu bukan daripada contoh yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi para penonton, bila kita nak khusyuk dalam solat ni, kita kena ambil sumber yang betul. Kena ambil sumber yang kita pasti, sumber tu mesti pasti datangnya daripada Rasul SAW. Jangan kita kata, oh saya tengok ustaz tu buat, saya nak ikut ustaz. Betul, kalau cara ustaz itu mengikuti, menepati sunnah, kita ikut. Dan kita pun kena sama-sama mempelajari. Bukan hanya ikut secara apa, kata orang tu membuta saja. Tak boleh. Jadi kita nak kena ikut cara yang betul. Sebab ini ibadah kita dengan Allah SWT. Takkan bila Allah tanya nanti, kamu ikut siapa? Oh, saya ikut orang ni, saya ikut ni. Tak, kita dengan yakin kita katakan, saya ikut daripada utusanmu ya Allah.
Yang kamu utus siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, curi di dalam wuduk dan juga dalam solat. Maksudnya apa? Maksudnya tak sempurna. Dalam pelaksanaan tersebut dia tak sempurna. Jadi bila tak sempurna tu, adakah kita punya khusyuk tu akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita nak beribadah kepada Allah, kita anggap bahawasanya yang kita nak jumpa ni adalah Rabbul Alamin, Jalla Jalaluh. Okay? Yang maha besar, yang maha tinggi, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kepandaian, yang memberikan kita pangkat, kehidupan dan sebagainya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh ke kita mempercantikkan, memperelokkan ibadah kita tu dengan pakaian yang baik, wangi-wangian. Kalau dululah saya katakan para penonton waktu muda-muda kita nak kenal dengan Musalmah ke Sulaiman akhlakan ke, kita nak jumpa dan sebagainya, kita nak bertemu dengan manusia, kita kadang-kadang rasa malu kalau sekiranya pakaian saya ini tidak sempurna. Ambil contohlah kita nak pergi majlis pernikahan ataupun majlis persandingan anak saudara kita, kita pakai macam mana? Tetapi bila kita nak jumpa dengan Allah, singlet itu juga yang kita pakai. Jadi kita kena khususkan. Maksudnya khusus kat sini macam mana? Pakaian solat kita nak pakai pakaian macam mana? Bukan saya kata pakai macam pakai jubah dan sebagainya. Kalau ada mampu pakai jubah, dipersilakan, tak ada masalah. Yang penting keikhlasan kita bila kita mendirikan solat tu, pemakaian kita tu, dia menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita pakai untuk menunjuk bahawasanya saya ada pakaian ini, kamu tak ada. Dia mencemuh pula orang yang berpakaian yang sedemikian. Bukan macam tu. Maksudnya bila kita pakai secara zahir, pakaian kita cantik, bersih, senang orang nak dekati, dan pada masa yang sama fizikal, sebab dia tak biasa buat mesimpuh, tak apa. Kita cuba, kita pelajari, kita cuba. Sama juga dengan anak kecil, mula-mula 4 roda, lepas tu dia tarik dari 2 roda. Kita cuba pelan-pelan, kita cuba ikuti, insya-Allah kita boleh buat. Sebab bila kita ada usaha yang kita nak, Allah akan bantu. Jadi bila kita cantikkan pergerakan kita, di situ kita akan nampak setiap posture di dalam solat itu menunjukkan bahawasanya kita ni rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dikatakan pula dalam sudut secara batin ialah khusyuk. Jadi setiap pembacaan yang kita baca, apa yang kita baca, kita cakap Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Lepas tu kita baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Kita kata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita fahamkan Allah yang maha besar, dan pujian itu berhak kita perbanyakkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti pula rukun seterusnya pula dengan bacaan apa? Dengan bacaan Fatihah. Lepas tu kita buat pula, kita pergi rukuk. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini, kalau kita tengok dalam rukun dia, dia ada perkataan tumakninah. Tumakninah ni apa? Kena buat secara yang kata orang tu sempurna. Kesempurnaan tu macam ni, tidak gopoh. Tidak gopoh. Sebab tu waktu saya belajar di Mesir, kalau mereka yang memegang kepada mazhab Abu Hanifah, pegang kepada mazhab Hanafiyah, mereka ini akan solat, dia tak dalam mazhab Abu Hanifah, tak ada tumakninah di situ. Jadi mereka solat agak laju sedikit lah, agak laju sedikit. Jadi nak membezakan, kalau di sini dalam kita melakukan solat susah, tapi jangan sampai tergopah-gapah. Sebab Rasulullah SAW bila mana dia solat dalam keadaan dia tenang. Jadi bila kita tahu khusyuk, maksudnya khusyuk di sini dia melakukan dan dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi kelebihan orang yang khusyuk ni, bila dalam solat dia tahu dia sedang berbual dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana amalan-amalan solat yang bersifat lahiriah masih tetap dilaksanakan dengan baik oleh orang Muslim. Secara jujurnya, lahiriah kita lakukan dengan baik. Pakaian kita macam saya katakan tadi, semuanya bersih. Maka di sini akan membatasinya dengan menyebut adab-adab batiniah yang disebut dengan ilmu khusyuk. Cuma bila kita solat ni, khusyuk kita ni kadang-kadang macam saya katakan, kita
kalau dapat fokus betul-betul, insya-Allah. Tapi kadang-kala kita punya khusyuk ni, dia kadang-kala taklah kata orang tu menjadi. Sebab kadang-kadang gangguan-gangguan yang berlaku tu akan sentiasa mengganggu dirinya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kadang-kadang kita tengah solat, kita solat, dan syaitan ni dia datang mengganggu. Dia suka mengingatkan kita kepada sesuatu. Tadi saya letak kunci kat mana? Takbir pertama, Allahu Akbar, dia lintaskan, kunci tu tadi berada di bawah bantal. Dia lintaskan benda tu. Jadi kita punya fokus dalam solat tu, dia terhenti sebentar. Dan saya sendiri pernah melakukan solat, saya pun sendiri diganggu. Dilintaskan dengan bentuk makanan. Kalau dapat makan kepala ikan lepas ni, sedap. Jadi kita solat ni, kita dah ragu-ragu. Saya dah rakaat keberapa ni? Dan belakang saya ada makmum. Sebab saya tak nak nanti para penonton kata, ustaz begitu, ustaz begini, ustaz boleh lah. Tak. Sebagai seorang ustaz pun, kita diduga. Kita diuji. Dah nama dia manusia. Manusia sering diuji. Jadi bila kita ada lintasan tu, cepat-cepat kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam solat ni ada satu syaitan yang Rasulullah SAW ajar, kalau terlintas benda-benda ni, kita disunahkan untuk uludah sebelah kiri. Dia akan ganggu kita dalam solat. Sebab syaitan ni musuh. Dia tak nak kita buat kepada kebaikan. Sebab tu mereka yang bernikah, saya katakan kepada mereka, kepada pasangan, kenapa dan mengapa waktu sebelum nikah cerita-cerita yang indah semuanya akan berlaku. Tetapi bila dah bernikah, cerita-cerita tu dah tak ada lagi. Kenapa? Jadi sama juga bila kita solat, dia pun ada juga peranan tersebut. Khusyuk tu penting. Khusyuk tu penting dalam solat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, awwalu ilm yarfa'u minal ard al-khusyuk. Kata Rasulullah SAW, ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi ialah kekhusyukan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad hasan. Jadi para penonton, ilmu yang pertama sekali yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasul, adalah khusyuk. Dan ini semuanya telah pun terjadi dan berlaku. Namun kalau kita mengambil perhatian seperti mana saya katakan tadi, insya-Allah kita dapat melakukan perkara itu dengan baik. Kerana apa? Khusyuk merupakan tanda pertama orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Sebab itu dalam Al-Quran kan ada kata surah dalam Al-Mu'minun yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa ni orang yang beriman? Iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladhi fi salatihim khashi'un. Dalam solatnya tu dia khusyuk. Jadi dalam solat ni, perbualan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba berikan masa yang terbaik. Tak lama pun. Macam saya katakan tadi, bila mana saya nasihatkan diri saya, ataupun saya nasihati diri pendengar ataupun penonton, dia reflect balik kepada diri penyampai. Sebab kalau saya tak lakukan yang terbaik, nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala saya akan ditanya. Sebab itu dia kata apa? Kabura maqtan indallah. Kita dimurkai oleh Allah, dan pada masa yang sama apa yang kita cakap kita tak buat. Jadi para penonton yang saya hormati, kalau kita tengok sedikit, kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat 35, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, bila kita perhatikan isi kandungan
Firman Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan berita gembira. Khusyuk ini merupakan berita gembira bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana disebut sahaja nama Allah, dia akan rasa gemetar. Itu nama dia taqwa. Taqwa melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan tegahan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini apabila gemetar mendengar nama Allah, dan pada masa yang sama mereka ni orang yang sabar. Sabar setiap apa yang ditimpa oleh mereka. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dia rasa takjub, hairan dengan orang-orang, dengan umat-umat dia yang beriman ni. Bila diberikan kebaikan, bersyukur. Bila ditimpa, dia bersabar. Ditimpakan musibah, dia sabar. Jadi kita menjadilah kalangan yang Rasulullah SAW katakan tersebut. Dan orang yang beriman, dia yakin qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, orang-orang yang mendirikan salat, dia juga dalam pada masa yang sama dahlah ditimpa bukan dikatakan musibah tapi ujian, dia tetap solat. Dia tak salahkan, aku dah solat, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada saya ini ujian tersebut? Tak, jangan kata macam tu. Bila mana Allah menguji kita, bahawasanya Allah sayang kita. Okay? Sebab dalam sejuta insan, kelompok insan, kita terpilih untuk diuji. Dan bila kita terpilih untuk diuji ni, ada satu keistimewaan yang Allah nak berikan kepada kita, yang kita tak tahu hikmah dia. Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak makan durian, kan, nak kupas kulit durian tu bukannya senang. Ada apa? Ada duri. Tetapi dengan berkat keyakinan, kesabaran, nak rasa juga durian tu. Dan bila kita dah buka, kita nampak, lihat isinya dan sebagainya, manis, dan kita dapat rasa keenakan yang berlaku dalam ranjau ataupun ujian nak buka durian tersebut. Jadi liku-liku kehidupan ni pastinya akan ada para penonton yang saya kasihi. Dan pada masa yang sama, bila dia dah mendirikan solat, dia juga ni, orang ni juga, dia menafkahkan sebahagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepadanya. Dia tak lakukan, maksudnya dia dah solat, dia dah sabar, dia nampak orang yang lebih, kata orang tu, memerlukan daripada dirinya, dia cuba keluarkan sedikit rezeki dia untuk dikongsikan kepada yang lain. Sebab tu kalau kita tengok, solat ni hablum minallah. Dan pada masa yang sama, pergerakan yang kita lakukan nanti selepas solat, itu pula hablum minannas. Jadi para penonton, mudah-mudahan dalam klip rakaman yang ataupun perkongsian yang saya berikan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang dapat melakukan solat dengan yang terbaik, dan pada masa yang sama dilakukan pada awal waktu, dan pada masa yang sama juga kita lakukan dalam bentuk yang khusyuk. Cuba kita lakukan dan kita terapkan dalam pendirian kita. InsyaAllah bila kita lakukan dalam solat itu ada kekhusyukan, InsyaAllah pekerjaan kita yang kita akan lakukan juga akan tersemai dengan kesempurnaan, insyaAllah. Daripada itu, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.